Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di dalam video sebelumnya kita dah belajar tentang 7 sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. Dan kita juga dah belajar tentang isu sosio-saintifik iaitu isu sosial kontroversi yang dihubung-kaitkan dengan sains dan moral. Dalam video kali ini kita nak tengok isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang pertamanya kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut boleh mengganggu ekosistem sungai dan laut. Dan yang kedua, sistem makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Kemudian, kertas juga merupakan penyumbang utama sisa pepejal. Dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa, dua isu sosio-saintifik iaitu pembuangan sisa yang tidak terancang iaitu sisa air ataupun sisa pepejal dan juga pembebasan gas rumah hijau. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik, sektor pengurusan sisa dan air sisa yang pertama pencegahan dan pengurangan iaitu dengan mengurangkan penggunaan kertas, guna kertas terpakai ataupun guna kertas apabila betul-betul perlu sahaja dan juga pengguna dinasihatkan untuk menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan bagi mengelakkan pembaziran. Yang kedua iaitu rawatan biologi dan juga pemprosesan. Proses rawatan biologi ini boleh menukarkan sisa pepejal menjadi baja organik dan pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal juga boleh menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu ataupun biogesim yang boleh menggantikan bahan api fosil. Yang ketiga iaitu pengasingan dan kitar semula. Jadi melalui pengasingan ini dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula dan juga mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Yang keempat dengan amalan 5R iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula dan juga pemulihan. 5R ni diperkenalkan bagi menggantikan konsep 3R dengan menambah 2R iaitu tolak dan juga pemulihan untuk mencapai sisa sifar. Ini buku SPS muka surat 33, isu sisa pepejal seperti kertas, barangan elektronik, sisa makanan dan juga sisa plastik. Untuk mengatasi isu sisa pepejal ini, kaedah penyelesaian teknologi hijaunya ialah aplikasi teknologi hijaunya yang pertama ialah dengan mengitar semula ataupun mengguna semula ataupun menjadikannya sebagai baja kompos dan juga sumber tenaga biogesim. Kemudian isu air sisa seperti sisa air pertanian, sisa air domestik dan juga sisa air longkang. Sisa air sisa ini boleh menyebabkan pencemaran air, menyebabkan penyakit dan juga membunuh organisma akuatik sekiranya sisa air ini dialirkan ke sungai ataupun laut. Jadi untuk mengatasi masalahnya, aplikasi teknologi hijau yang digunakan ialah sama ada mengitar semula ataupun mengamalkan amalan 5R dan juga boleh menggunakan air hujan. Kita tengok pula dalam sektor pertanian. Isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian iaitu penerokaan hutan secara tidak terkawal. Penerokaan hutan yang berluasa ini boleh mengganggu kitaran gas. Sebabnya penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian pembakaran terbuka yang dilakukan oleh petani juga boleh menyebabkan berlakunya jerebu teruk yang boleh menjejaskan kualiti udara di negara dan juga negara jiran. Kemudian banyak kawasan hutan dan pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah sama ada untuk penempatan ataupun untuk pertanian. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, banjir besar, keputusan flora dan fauna. Seterusnya permintaan yang tinggi terhadap perabot dan juga penggunaan kertas juga boleh menyebabkan penebangan hutan dilakukan dengan berleluasa. Sebabnya kertas dan perabot berasal daripada pokok.
Yang seterusnya ialah isu sosiosaintifik penggunaan racun, serangga dan baja kimia. Penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani ini boleh menyebabkan tanah tercemar. Contohnya keaksidan tanah meningkat dan menyebabkan tanah tidak lagi sesuai untuk pertanian. Bahan kimia juga yang diserap oleh tanah boleh mengalir ke sungai yang berhampiran dan menyebabkan pencemaran air. Buka SPS muka surat 34, tuliskan isu sosiosaintifik yang dihadapi dalam sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertamanya ialah pembukaan tanah untuk pertanian. Yang kedua, sembur racun serangga dan juga baja. Yang ketiga, pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan. Dan yang keempat, pembalakan atau penyahutanan. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani atau mengatasi isu sosiosaintifik sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertama dengan merawat dan memproses sisa pertanian untuk menjadikannya sebagai baja kompos. Yang kedua dengan penanaman semula pokok. Yang ketiga mengawal aktiviti pembalakan dan mewartakan lebih banyak hutan simpan. Selain itu boleh juga dengan menggunakan kaedah kita semula dan juga penggunaan baja kompos. Kita tengok buku SPS muka surat 34 iaitu teknologi hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertama ialah penggunaan baja kompos. Yang kedua, pencegahan pembakaran hutan. Yang ketiga, menghasilkan tenaga bio dari sisa pertanian dan juga najis haiwan. Yang keempat, penanaman semula. Dan yang kelima, menggunakan kaedah kawalan biologi bagi menggantikan penggunaan racun serangga. Yang seterusnya kita tengok dalam sektor pengangkutan, isu sosiosaintifik dalam sektor pengangkutan. Pertambahan bilangan kenderaan dan juga penghasilan asap kenderaan yang mengandungi gas berbahaya. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas seperti karbon dioksida dan juga karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini boleh menyebabkan pemanasan global dan menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Dan juga gas-gas berbahaya yang dikeluarkan boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid ini boleh memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Seterusnya, 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel. Petrol dan diesel ini daripada petroleum. Jadi, kira-kira 60% petroleum digunakan dalam sektor pengangkutan. Sekiranya peningkatannya berterusan, penggunaannya berterusan, dia boleh menyebabkan sumber tenaga tidak boleh baharu ini akan habis digunakan. Jadi aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik dalam sektor pengangkutan. Yang pertama ialah menggunakan pengangkutan hijau ataupun amalan mod kenderaan hijau. Seperti berjalan kaki, menggunakan basikal dan juga menggunakan pengangkutan awam. Yang kedua ialah dengan penciptaan kenderaan gas asli ataupun NGV. Yang ketiga dengan penggunaan bahan api bayu sebagai pengganti petroleum. Bahan api bayu ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada methyl ester acid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Yang merupakan sumber tenaga boleh baharu dan lebih mesra alam. Buku SPS muka surat 35. Baca petikan tentang isu sosiosaintifik, kemudian tuliskan teknologi hijau yang boleh digunakan untuk menangani isu sosiosaintifik yang dihadapi dalam sektor pengangkutan. Isunya, gas rumah hijau seperti karbon dioksida menyebabkan pemanasan global dan seterusnya menyebabkan perubahan iklim. Jadi penyelesaiannya, kita gunakan pengangkutan hijau. Contoh pengangkutan hijau seperti basikal, yang kedua pengangkutan awam, yang ketiga berjalan kaki, yang keempat kereta hybrid, iaitu kereta yang menggunakan dua atau lebih jenis kuasa seperti menggabungkan enjin petrol atau diesel dengan motor elektrik.
Ia kemudian menggunakan kereta tenaga solar dan juga berkongsi kereta. Okay, itu sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih.